Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan lagi untuk kita berjumpa rumah Allah ini, dipanjangkan umur lagi, walaupun mungkin ada di kalangan kita dan sahabat-sahabat kita telah pun meninggalkan kita dalam tempoh setahun dua ni kan. Ramai juga kan terasa mengata masjid, tengok-tengok bahagian tu tak ada dah kan. Jadi Alhamdulillah, kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama datang ke rumah, memeriah ke rumah Allah ini. Dan masih ada lagi lah kesempatan kita untuk mendengar pengajian yang mudah-mudahan memberi manfaat pada kita dunia dan akhirat, dan juga menjadi hujjah pada kita pada hari akhirat kelak insya-Allah. Dalam ayat yang saya baca tadi itu dalam surah Yasin sebenarnya yang selalu kita baca kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu, pada hari kiamat lah, pada hari pembalasan, Allah kata dia telah mengunci, nakhtimu ala afwahihim, seal mulut kita, tutup mulut kita, peterikan mulut kita, wa tukallimuna aydihim, dan mulut tak bercakap, dah ada seal tu, yang bercakapnya ialah aydihim, tangan-tangan kamu, dan kaki kamu menjadi saksi. Berarti pada hari akhirat kelak Allah cerita pada kita keadaan yang akan berlaku pada manusia kelak. Kenapa kita fikir satu kali kan? Kalau kita fikir sejenak lah kan, kenapa tangan yang bercakap? Kenapa tak mulut yang bercakap? Pasal mulut yang paling banyak bercakap. Yang bercakap ni mulut, bukan tangan. Bila duk fikir balik musim Covid ni kan, mulai dah tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda ketepatan ayat ni makin menyerlah. Kenapa begitu? Dulu kita bercakap dengan orang kan, bercakap, berkomunikasi, kuliah ke apa semua kan, berkomunikasi sekarang. Tapi bila datang musibah Allah ni, setahun lebih, dekat 2 tahun dah ni, komunikasi dah mula kurang kan. Mulut kita pun tak terfikir nak tutup begini nak kuliah ni, dan kita pun tak tahu pada masa kadang buka mulut saja semua kita tutup kan, tangan tak boleh kena, takut ada kuman apa, kita tak, wallahu alam. Tapi apa pun dalam setakat ini mulut kita tertutup. Dan bila mulut tertutup, yang paling banyak bergerak ialah tangan. Komunikasi yang paling banyak ialah tangan ni, benda ni. Kita orang kata lebih kurang lah kalau yang muda sikit. Benda ni lah di tangan kita. Dan benda ni lah yang berkomunikasi. Bila berkomunikasi dengan alat macam ni, media sosial sekarang ni kan, handphone dan sebagainya, dengan WhatsApp, Telegram, di sini kita banyak sangat terdedah pada masalah. Sangat banyak terdedah pada masalah. Iaitu kita tengok sekarang ni kan, dari sudut akhlak saja. Kita ambil dari sudut akhlak saja. Kalau kita, seorang kanak-kanak berjumpa dengan guru, dia akan hormat. Seorang muda dengan orang tua, dia akan hormat. Rakyat dengan pemimpin, dia akan hormat. Tengok nampak orang alim, dia akan hormat. Orang lebih senior sikit berhormat. Orang yang ada pangkat sikit kita hormat. Tok pengulu orang hormat. Nazim masjid, tok imam, tok bila, orang hormat. Bila berjumpa mata bila kita bercakap, para ulama lagi orang hormat. Tapi bila benda ni, sekarang ni, adakah
masih lagi penghormatan itu berlaku. Kita tengok setiap hari sekarang ni, kutuk mengutuk tanpa batas sempadan. Anak-anak umur 10 tahun kutuk guru dia, kutuk pemimpin, kan? Walaupun dia tak kenal siapa ni, perasuah begitu begini. Ulama dia kutuk, tak kira siapa. Sedangkan kalau jumpa gini, dia tak kata awak gila, awak perasuah, kan? Pemimpin korup, Tok Imam korak, Tok Imam, ustaz apa jahat. Tak ada, orang tak kata begitu. Tapi bila benda ni, kan, semua kalimah keluar, termasuk dalam Korea yang bertentangan, kan, dalam grup masjid, cara grup masjidnya, grup Korea, cara grup Koreanya, grup jabat, cara grup jabatnya, grup parti politik, cara politik. Sudah tidak ada batas sempadan. Hilang akhlak sebenarnya. Makin jauh akhlak kita. Ini satu keadaan yang sangat malang. Dan apa yang malang pun, tapi kita tengok, memang tangan kita yang akan bergerak. Antara paling kurang pun kita forward. Dapat berita forward, tak tekan sekali satu punak je, tersebar benda yang tidak betul, benda yang bersifat mengkeji, menghina, mencela, banyak. Ada apa sah isu, kan? Kita boleh contoh pelbagai isu, macam kes yang berlaku pada Ustaz Abid Liu. Aneh, kita kata kenapa lah macam ni, kan? Pada tim pula, kan, untuk berlawan. Kalau kata dia salah, biarlah, tak perlu kita tambah lagi, kan. Kalau kau salah kau apa, tak perlu. Itu bukan hak kita, bukan tanggungjawab kita, dan bukan apa-apa pun dah kita. Tapi kita pun kita forward dia ni, aku dah lama ni, aku dah syak, aku gini ni, ada Allah. Buat apalah, kan. Apatah lagi kaya melibatkan yang tak betul. Pemimpin tu, kerajaan buat gini, sebenarnya fikir hal kita je cukup untuk hari akhirat. Bila Allah turunkan musibah begini, kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu keadaan mana kita mati, dan siapa yang akan semayang mayat kita tak tahu. Ramai rakan-rakan kita yang semayang mayat je 3 orang 4 orang je, kan. Anak beranak pun tak dapat saksikan, tak dapat solat di kubur, tak dapat, kan. Buku dalam plastik, tayamum saja, macam-macam orang kena musibah. Anak-anak semua tak dapat, kan, musim Covid pun ni. Tengok daripada jauh saja. Jadi bila keadaan gitu, Allahu Akbar, kan. Susahnya keadaan bila keadaan begitu. Sedangkan patutnya kita dalam keadaan beginilah kita lebih dekat kita pada Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni mungkin dengan keadaan tu, kan, kita pun kurung dalam rumah, kan. Tak ada aktiviti lain. Jadi aktiviti kita ialah tengok masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apa-apa salah apa dalam grup apa, forward. Allah bahaya benar, kan. Dan bila kita forward masalah benda ni, dia digital ni, dia duduk lekat lah alam maya, kan, melekat situ 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita bercakap kali je, hang gila, bergaduh dengan tu sekali tu. Tapi kita kata hang gila di sini, 10 tahun, 20 tahun duduk pusing. Kita palsu duduk pusing. Dia ni ustaz tu buat gini, ulama ni buat gini, pembohong, pencolok, pengkhianat, macam-macam. Sedap kata korang sebenarnya, kan. Memang sedap. Dia macam apa, sama belacar, kan, dengan ulam mana sedap. Jadi kita dengan keadaan ni rasanya lebih baik kita, kan, hindarkan diri daripada benda ni, kan. Saya pada dulu saya pesankan, kalau nak forward ayat Quran je, kan, dia yang sahih, kan, berita-berita nak majlis perkahwinan ke apa, atau kadang berita kematian pun masih lagi palsu. Berita kematian, kalau pembesar, kan, dia ni mati, dia ni banyak, dah jadi mainan. Pasal akhlak sudah tidak ada, hilang. Mati pun buat main. Ini satu cabaran. Dan bila tengok ayat ni, betul lah Allah kata, kan, dosa tangan ni banyak.
Dosa mulut sekali tadi kan, mujahat, menipu, muraswah sekali ya. Dengan tu ya, dan payah kita nak kata kat orang sebenarnya bila kita direct, bila bergaduh kita katalah kan. Tapi bila dengan tak pasal-pasal, tak kenal pun dia kan, kita tak kenal pun siapa, tak pernah berhubung pun dengan dia, menteri kau apa, kau pembesar, tak pernah berhubung. Dia pun tak kenal kita, kita tak kenal dia. Kita kenal dia dalam apa-apa, kita jumpa dia, gila tak kata. Tapi ni semua level, budak sekolah pun kata, oh dia ni pemimpin ni, ni perasuah ni begini. Wahaya. Hidup fawuk sama dia, budak sama budak. Dan waktu itulah tangan jadi saksi sebenarnya kan. Tangan ni berarti banyak main peranan. Kita tak jangka kan, kalau tahun 90-an, tahun 2000, tak jangka tangan kita ni lebih hebat daripada mulut. Jiran-jiran bergaduh, entah mana jiran secara apa kejiranan tu, ada persatuan jiran, dia ni begini, dia begini, ada persatuan dia tak bayar rumah, tak bayar sewa gitu. Cela dia tu, oh dia ni ungkit. Sedangkan mencela, keji, hina tak boleh dalam Islam ni. Dalam satu kisah kan, kalau kita sebagai pedoman nak jadikan sepadan, kisah surah Al-Munafikun kan, turunnya surah Al-Munafikun, iza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu inna minal munafiquna lakadzibun. Dalam surah tu ada 10 ayat kan. Sebab turun surah tu, diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, turunnya cerita surah ni ialah ada sekumpulan golongan munafik yang berkawan dengan, maksudnya kawan-kawan Rasulullah pada waktu tu di Madinah, berpakat untuk bunuh Rasulullah SAW. Mereka beberapa orang berpakat bunuh. Ada kata berbelah, ada katalah macam-macam lah, itu tafsiran lah. Tapi berlaku komplot untuk bunuh baginda Rasulullah SAW. Dan kan berkawan, bersahabat. Dan plan mereka itu didengar oleh seorang sahabat, iaitu Huzaifah Al-Yaman. Sahabat dengar. Lepas tu Rasulullah, Allah turunkan Jibril mencapai, wahai Muhammad, aku nak bunuh kamu ni. Dia ni nak bunuh kamu. Dan Rasulullah pun diperdengarkan ini, dan juga Rasulullah bila malaikat Jibril lebih pada YouTube lah kan. Kita rasa YouTube hebat dah, tapi ingat ni Allah ni kan. Allahu Ahad kan, dia segala-galanya. Setakat YouTube tu lekeh sangat kan? Jadi digambarkan oleh malaikat ini, orang sekian-sekian nak bunuh. Dan dia tahu, Huzaifah dengar semua. Dia panggil, wahai Huzaifah, kamu dengar tadi? Dengar. Kamu tahu siapa-siapa? Tahu. Wahai Huzaifah, kamu janganlah sampaikan pada siapa-siapa, janganlah beritahu siapa-siapa, kamu diamlah. Dan Rasul Huzaifah ni taatnya pada baginda Rasul, tak beritahu pada siapa-siapa. Dan turunlah surah Munafikun, dan sebar di kalangan masyarakat Islam begitu. Oh, ada rupanya orang nak bunuh Rasulullah, ada di kalangan kita ni nak. Jadi masing-masing suspend. Jadi bila suspend ni, bila mati, dia orang pakat tengok Huzaifah pergi tak sembahyang mayat. Huzaifah pergi tak sembahyang mayat. Kalau pergi, sah dia ni lah kan. Cari pasal lagi, patut tak peduli dah, tapi itu manusia kan. Tapi Huzaifah ni semua dia pergi. Ini kata didikan Rasulullah SAW. Pasal hukum ni bukan hak kita, hukum ni hak Allah. Kita jangan ambil tempat Allah kan? Jangan ambil tempat Allah. Nak hukum orang tu, tak tahu. Kita tak tahu kita ni pada akhirnya mana. Cuma kita harapkan kita husnul khatimah, mati dalam keadaan baik itu je. Kita tak tahu hujung. Sebab itu Huzaifah tak peduli pergi semua. Jadi akhirnya orang siapa lah dia tak tahu siapa yang nak bunuh Rasulullah SAW. Tapi cuba bayangkan kalau kita ada rakaman YouTube nak bunuh kita, nak sabotah kita, nak kata kat kita, nak plan untuk menjatuhkan kita, apa kita buat? Kan? Lain kan? Kita boleh bayangkan itu. Sedangkan Rasulullah tak.
Tahu. Garanti asal Jibril ni kan. Tapi tak payah. Pasal kembali pada Allah. Allah ya kan, mungkin Allah bagi ruang untuk bertaubat apa, kita tak tahu. Ini akhlak Rasul. Sedangkan kalau kita siap kamu plan ini sabotah kita ni menjatuhkan kerajaan, buat tuduhan masuk je, bunuh dan sebagainya. Buat lagi media sosial, lempar tu lempar ni. Dia lebih layak untuk menghukum, tapi tak. Sekarang kita janganlah ambil tempat itu. Ini sebagai renungan lah. Lama kita tak kuliah ni kan, pernah duduk cuti, lama duduk terkurung ni. Takut-takut terperangkap kan, duduk tangan selalu kan, bangun tidur semua, jadi kadang-kadang terforward kan, bahaya. Sebab itu kita baca, tengok renung balik surah dalam Yasin tu, janganlah tangan kita ni menjadi masalah pada kita pada hari akhirat kelak kan. Tak payahlah kita apa berita pun tak payah forward, tak payah kan? Melainkan kita dah garanti orang yakin dengan tu, dan cek dulu, cek semak dulu betul ke tak kita ni. Betul pasti. Keluar dalam berita dah. Kadang-kadang keluar dalam berita pun kita tak yakin kan, tak. Kalau rupanya dinafikan pula oleh pihak lain. Sedangkan kita dah hantar. Kita dah send dalam grup kita, dia ni begini, dia begini. Allah Akbar. Berita air bocor kan, paip-paip bocor pun kadang-kadang jadi tipu. Kita sedia tak. Yang lama, yang 10 tahun lepas kadang-kadang. Duk berulang. Sebab tu tangan betul-betul lah. Tangan rupanya banyak dosa yang dilakukan dalam sistem hidup moden sekarang ni. Kita tak tahu lagi pada masa kadang macam mana pula kaki lepas ni kan. Kaki akan menjadi saksi. Kaki tu nampak itu lagi, tak nampak lagi, tak sampai lagi ni kan. Sekarang ni level tangan, mulut dah confirm dah, dah terkunci. Tiba sekarang ni tangan. Dan dalam 2 minggu lepas, berita yang saya terkejut juga kan, tak pernah dengar lagi lah. Tapi saya semak 2-3 kali kan, nak check confirm betul berita ni. Tengok dalam video, keluar dalam beberapa akhbar, check juga sumber yang asal, betul. Iaitu kisah dalam 2 minggu, 25 September ke berapa September, lebih kurang lah. Iaitu seorang anak telah bakar kubur bapak dia di Indonesia kan. Kenapa? Ada beberapa tajuk berita lah, saya cek, saya mau balik nak confirm ke benda tu. Ada di Indonesia ni keluar berita anak tak puas hati dengan wasiat bapak. Tapi di Indonesia baca dia tak puas hati dengan cara bapak dia agihkan harta pusaka. Yang berkait dengan kita nak belajar ni kan, yang kita belajar ni. Di sini Allah kan, tak pernah dengar ni kan. Keluar gambar dan video ada. Boleh check dalam video ada, berasak dia bakar. Dan rupanya bila baca tu, anak ni beberapa kali dah nak bakar kubur. Beberapa cubaan tak berjaya, tapi akhirnya dia berjaya bakar, bawa minyak tanah bakar. Kerana marah pada bapaknya, tidak agihkan harta pusaka secara adil. Harta lah yang dia tinggalkan, pusaka lah secara adil. Tapi ada setengah akhbar kata wasiat bapak dia tak adil dan sebagainya. Apapun, kemarahan anak ini berpunca daripada harta. Berpunca daripada harta. Allah Akbar kan. Tak terfikir kita seorang anak sanggup bakar. Saya pernah dengar kan orang, bila kita ada program cuci kubur, kadang-kadang anak-anak ni dia tak puas hati dengan ibu dia. Mak atas kubur kan, mak aku bagi tak adil. Di atas kubur, atas kubur mak dia duduk sembah-sembah dia juga. Mak aku dulu bagi harta tak adil. Sepatutnya pergi cuci kubur tu, pergi zikir lah, pergi selawat, pergi apa, baca. Tapi ini berlaku tak bakar, tapi yang ini bakar kan, maksud marah betul kepada bapak. Jadi ini walaupun benda ni salah, tapi kita sebagai insan, manusia perlu berfikir kenapa berlaku begitu. Dan bila Allah izinkan benda ni berlaku, mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah yang boleh menjadi pedoman pada kita. Maksudnya kenapa berlaku begitu. Dalam satu sudut memang tak betul lah pakaan kan. Memang anak ni jahat kan, confirm jahat.
Sedangkan dalam keadaan ibu bapa kita sehat pun kita kena jaga, apatah lagi kalau mati pun dalam hadis Rasulullah suruh kamu kena cari kawan-kawan bapa, kawan-kawan ibu yang baik tu, kena pergi jumpa, kena pergi layan, sama seperti ayah kamu berkawan dulu, gitu kan. Ajaran Islam ni begitu. Ini bukan kan, tak puas hati dengan bapa, bukan saja tak bergaul, tapi pergi bakar kubur. Memang salah dah sudut tu. Tapi dari satu sudut lagi, kenapa berlaku begitu? Di sinilah menjadi renungan pada kita. Kadang-kadang ada kes-kes yang tertentu, bila dengan keadaan anak begini ni, kalau anak tidak didedahkan dengan faham yang betul dengan agama ni, kemungkinan pada masa akan datang tak heran lah kan, ini baru start, baru seorang kan dengan keadaan sekarang. Tapi pada masa akan datang mungkin dah jadi biasa, bakar kubur. Dah jadi, dah ada didik, ada contoh dah, ada teladan dah. Jadi supaya kita, hujung ayat kita lah, bila kematian janganlah berlaku di kalangan keturunan kita bakar begitu. Jadi untuk antaranya untuk mengelaknya ialah fahamkan anak-anak tentang agama, dan juga kena berlaku adil kan. Adil ni adalah dalam Quran banyak ayat tentang adil kan. Iza hakamtum bainan nas antahkumu bila kamu buat sesuatu hukum dan sebagainya, buatlah dengan adil. Betul hak kita, tapi bila kita katalah bagi harta pusaka di kalangan anak kita, janganlah kita cenderung pada tidak adil. Dulu hendaklah kamu berlaku adil kan. Adil tu lebih dekat pada takwa. Jadi walaupun kita tak suka anak tu, kadang-kadang ada begitu apa-apa kan. Ada ibu tak suka anak, ada datuk tak suka cucu, ada nenek tak suka cucu, dia pun nak pusing sikit. Kamu bagi yang sini ya, ni bagi yang ni lah. Jadi yang tak dapat ataupun dapat sikit ni, terasa hati dia kan. Sedangkan aku ni anak mak juga, anak nenek, cucu nenek juga, cucu datuk juga, kenapa begini? Jadi bila timbul itu, kadang-kadang puncanya ialah punca daripada ahli ibu, bapa, datuk, nenek dan adik beradik sebagainya lah, waris-waris itu sendiri. Sebab itu kita kena letak pada diri kita, bila kita nak bagi pusaka, nak agihkan harta kita dan sebagainya, sebaik mungkin buatlah dengan seadil-adilnya. Janganlah kita rasa dalam diri kita ni, dia ni anak ni tak dengar kata ni kan, dia ni kepala kerah ni, berapa kali tak dengar aku, kita pun rasa nak siap dah cop, tak boleh. Elakkan perasaan itu kan, supaya kita sentiasa berlaku adil kepada anak-anak kita. Okey, ini caranya. Dan sebenarnya banyak berlaku macam tu kan. Ada setengah bapa langsung tak bagi dia, hibahkan semua pada anak. Ada pasal apa? Dia rasa harta tu harta dia. Ini pun salah juga kan. Sebenarnya harta ni bukan harta kita, betul harta nama kita di gerang tanah, tapi sebenarnya lillahil mulku samawati wa ma fil ardh. Hakikat harta ni ialah milik Allah. Kita ni pemegang amanah saja. Bila pemegang amanah arahkan kita berlaku adil. Tapi kita sebagai pemegang amanah, kita tidak berlaku adil. Apa satu kesalahan? Kan? Pemegang amanah yang Allah perintah kita berlaku adil. Tak apalah harta aku yang cari, aku niaga, aku usaha. Betul niaga usaha, tapi kalau Allah tak izinkan, tak jadi, tak dapat harta, tak milik. Tak ada ruang pun, bahkan kalau orang mati kan habis tu, tak sempat buat apa-apa pun. Apa yang berlaku ni di atas keizinan Allah dan usaha kita. Bila usaha kita yang silap, maka kita akan menanggung bebanan itu. Sebab tu pastikanlah walaupun harta kita, okey, ni anak ni. Atau panggil semua anak kita tu, siap-siap. Ni baba nak bagi ni gini lebih kurang, nak hibah kan. Nak hibahkan harta supaya tak susah kamu nanti kan, takut begini jauh. Mesti kau payah kan sekarang ni, Allah bagi pusaka tu kena queue. Lambat benar ni. Jadi cara mudah buat hibah. Bagi ni kamu ni kita terus kau pejabat tanah settle begini tukar nama. Berlebih kurang. Kalau rasa nampak yang ni pasal tanah tu murah sangat kan, mungkin kan kita kira-kira tu Allah. Yang lain okey nampak pokok, tapi yang ni jadi kita
buatlah sedikit extra payment ke apa, bagi cash ke apa ke, untuk mengelakkan, dan beritahu semua pada anak-anak, ini rasa macam okey. Biasanya bila begitu, maksudnya kita tutup ruang untuk tidak berlaku adil. Okey, itulah peringat pedoman sebagai satu peringatan kepada kita bahawasanya bila nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, ataupun nak buat apa-apa berkaitan dengan harta ni, bila kita dah berumur kan 60 70 tu, pastikan adil. Kita tak naklah timbul berita macam di Indonesia tu, walaupun di Indonesia dia Muslim kan, sama je, maksudnya bakar tak nak. Walaupun betul itu salah kan, salah tu, tapi kita tak nak begitu. Sebelum kita elakkan. Dan memanglah didikan agama lah yang patutnya diberikan kepada anak-anak itu, supaya bahkan kadang-kadang kalau anak ni rasa tak adil, tapi dia faham tentang hakikat harta ni, dia tak ada apa-apa, tak apalah, aku redha lah, dah bapak aku kata gitu, tak apa, tak ada rezeki. Ada anak begitu, pasal apa? Anak yang faham. Tapi ada anak yang tak ada faham, walaupun beri didikan agama, ada juga. Bukan main kan, beza RM50 pun bergaduh. Kita tengok sekolah agama semua, sudah, ada juga. Kadang-kadang sebab itu keimanan itu sangat penting dalam didikan. Jelaskan hakikat harta ni bukan apa kan, ini adalah untuk sebagai pemegang amanah, untuk kita dipertanggungjawabkan. Okey, sedikit sebelum pasal masa, kita bekerja masa kan, kena beritahu on time ni. Soalan banyak sangat soalan ni, pasal dah setahun setengah kan, setengah dah, banyak. Tapi tak apa, satulah daripada bagai masjid surah, saya pun tak ingat setengah-setengah, saya simpan je lah. Assalamualaikum Ustaz, dari ni nak bertanya, penyelesaian harta pusaka abang ipar saya. Abang ipar meninggal dunia tanpa buat wasiat. Ini dia tak belajar kan, maksudnya wasiat kita kena ingat kan, wasiat ni ialah bukan pada waris, kena faham tu kan. Ni sering kali orang tanya soalan, berarti dia tak faham lagi wasiat tu. Wasiat ni bukan wasiat pada anak-anak. Kena faham tu kan. Jadi awak duk keliru, wasiat pada anak, wasiat pada bini, tak boleh kan. 6 orang tak boleh kita buat wasiat. Refresh balik kan, 6 orang kan. Pasal apa? Mereka ni adalah mesti dapat harta pusaka. Siapa 6? Ibu, bapa, anak laki, anak perempuan, suami, isteri. 6 ni jangan terfikir nak buat wasiat. Tapi kalau kita tengok wasiat, wasiat pada anak lah kan, wasiat pada ibu, wasiat pada bini, wasiat pada suami lah. Sedangkan tak, kita dah belajar benda tu. Kita ulah bab lain, tapi saya nak contoh secara ringkas kan, refresh balik. Maksudnya kalau wasiat kepada ahli orang lain yang bukan menerima harta pusaka, itu dalam Islam kan, la wasiyatan liwarta, boleh wasiat pada ahli waris yang layak terima pusaka, itu dalam hadis kan. Jadi kita kena faham bahasanya wasiat ni boleh, kita memang disuruh buat wasiat, tapi wasiat kepada mereka yang bukan ahli waris yang layak terima pusaka. Contohnya kalau kita ada ibu, bapa semua, ada anak, kita boleh buat pada sepupu kita, wasiat kepada anak saudara kita, wasiat pada cucu saudara, wasiat kepada dua pupu kita, atau wasiat pada siapa-siapa yang lain. Pasal wasiat ni sifatnya ialah sedekahun jariah, sifatnya sedekah jariah. Jadi bila kita ada wasiat, bila mati tutup mata qaulu innalillah ni, kita ada sedekah jariah. Itu program Allah Ta'ala pada kita. Bukan mati tu tutup kitab tu, tutup tu habis, selesai. Tak, tutup tu online je kan, tapi yang lain berjalan kan. Sedekah jariah, pahala jariah, bersimpan siu pasal ruh masih lagi hidup kan, yang matinya jasad saja. Sebab itu kita kena ada program yang kata long term ni kan, jangka panjang yang tak mati ni. Nampaklah wasiat. Okey, yang faraid ni faraid, wasiat. Okey, soalan tu tak tepat, tapi tak apalah kan. Dia meninggalkan ibu, abang ipar kata meninggalkan ibu,
isteri, 4 orang anak, 2 lelaki 2 perempuan. Pada senaraikan rumah tak apa lagi tu ke. Pertama dia kata isteri isteri dia, kakak ipar isteri suri rumah sepenuh masa. Yang emak tu tak kira nanti semula kan. Berapa banyak detail sangat tu. Yang mana satu perlu didahagihkan dahulu Ustaz dia? Harta sepencarian atau faraid? Okey, kita dah belajar maksudnya bila bertembung di antara harta sepencarian dan harta faraid, harta sepencarian diselesaikan dahulu. Harta faraid berikutnya. Okey, dan harta sepencarian kita tidak boleh selesai sewenang-wenangnya, dia kena selesai di mahkamah. Pasal ini adalah peraturan perundangan yang digazetkan dalam undang-undang di dalam negara kita. Okey, orang buat hujah ada sekarang kata Ustaz, mesti tak ada Mekah, tak, memang tak ada lah kan, dia tu faraid, tapi dalam konteks negara kita benda tu ada. Jadi kalau nak tuntut atas pencarian, tuntut di mahkamah, selesai. Berarti benda ni diselesaikan terlebih dahulu atas pencarian. Dan kenapa nak perlu selesai atas pencarian dulu? Di sini kadang-kadang ada keperluan, kadang-kadang tidak ada keperluan. Tapi banyaknya dalam keadaan sekarang lebih banyak keperluan kadang-kadang. Masa kes macam ni kan, rumah tak banyak mana, rumah sebuah saja, harta tak banyak mana, tiba-tiba ada anak perempuan saja. Kalau ada anak lelaki begini okeylah, habis harta tu. Tapi kalau si mati tu tak ada anak lelaki, tak ada asabah, sudah. Contohnya apa? Si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan dengan isteri saja. Datanglah abang ipar, datanglah datuk, datanya apa semua, tuntut harta. Sedangkan rumah sebuah. Jadi mau tak mau akhirnya kena jual harta tu. Sedangkan dia menginap di situ. Yang dalam konteks ni patutlah tuntut atas pencarian. Bila tuntut atas pencarian, sekurang-kurangnya 40% hingga 50% bolehlah kepada si wanita tu, kepada isteri tu. Balance lagi 40 hingga 50% tu, 60% difaraidkan. Kalau kata nak bayar balik pun tak banyak. Tapi kalau katalah bapak mertua jenis baik apa semua, aku tak nak ambil kat hang lah, aku ada rumah kau duduk dengan aku, itulah lah. Ramai yang macam tu. Tapi ramai juga yang tak macam tu kan. Ini aku nak, aku mati aku nak bagi aku kereta, nak kereta pun kereta sebuah je, anak dia pergi hantar anak dia sekolah kan. Anak apa? Cucu dia lah, anak saudara dia lah, nak bagi pasal ini hak aku. Dalam faraid Al-Quran kata betul lah kata. Tapi dia kena ingat, orang lelaki ada hak, ada tanggungjawab. Yang banyak tuntutnya hak, tunda tanggungjawab tidak. Anak tu nak tinggal di mana bila jual rumah? Rumah dia tak nak kan, ikut dia, aku peduli apa aku. Yang penting hak. Sedangkan beban nafkah tertanggung atas wali itu kan, iaitu datuk ke bapak saudara ke, bukan atas mak dia tu, bukan atas ibu dia. Okey, itu dalam keadaan-keadaan tu kan yang perlu tuntut. Dan jadi harta tu dibahagikan bila dia ada ibu, isteri, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Jadi ibu kita dah belajar lebih kurang kalau ingat lagi kan, wali abawal likulli wahidin minhum masud, bagi 2 ibu bapa 1/6 kan. Ibu dapat 1/6, anak lelaki isteri ingat isteri berapa? 1/8. Kenapa? Pasal si mati ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Tapi kalau ada anak 1/8. Tak kira ada anak seorang ke anak 2 ke, isteri automatik 1/8. Bila 1/8 balance je, 2 anak lelaki 2 anak perempuan tu, dia panggil sobah. Harta tu akan dipecahkan kepada isteri 1/8, ibu 1/6, dan kita lebih kurang kan apa 24. Dah boleh lagi kan? Boleh sekejap lagi. Gini kan, ibu 1/6, isteri 1/8. 4 anak ni, perempuan dan lelaki ni asobah
Asabah. Jadi bila kita bahagikan harta ni, dia per 24. Ini 4 per 24, ini 3 per 24. 4 apa? 17. Jadi 17 per 24. Seolah-olah begitu. Ibu dapat 4, harta akan dibahagi kepada 24 bahagian. Dan 24 bahagian ni hak ibu. Apa ni? 4 per 24 hak ibu. 3 per 24 hak isteri. Dan 17 per 24 hak anak. Tapi anak ni kena ingat, dia bahagi pula. Kan? 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi hak lelaki 2 bahagian kan? Kita kali 2. Sama dengan 4. 4 campur 2, 6. Kita kali pula ni. 24 kali 6. Semua kali 6. 4 kali 6. Ini kali 6. Ini 17 pun kali 6 juga. Kita akan dapat bahagian. Barulah bahagian masing-masing itu dapat. Boleh kira. Kalau yang ni 4 kali 6 sama berapa ni? 24 kali 6 4 144 kan? Betul tak? Betul? Betul. Okey. Jadi yang ni maksudnya 3 kali 6 18 per 144. 17 kali 6 ada? Betul lagi ada? Boleh? Berapa? 17 kali 6 tu. Satu 102. 102 per 144. Jadi 102 ni kita bagi 6, bagi 6 pula. Dapat 17 kan? Jadi setiap anak perempuan ni 17 per 144. Setiap anak perempuan 17. Anak lelaki 34 per 24. Gitulah lebih kurangnya. Tak? Betul. 102 bagi 6. 17 kan? Okey. InsyaAllah kan, takat tu dulu kot. Tak sempat berapa perlu juga lah. Nak kejar tu. Tak apalah, lagi kita bawa apa ni, komputer apa ni, laptop tu boleh tunjuk teruskan. InsyaAllah kan. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar diberkati dari rahmati Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.